gemilang dan Allah nak berikan kita pahala lebih banyak, dan Ramadan ini tempat kita cakap ladang pahala untuk kita. Dan bulan Rajab ini kita kena buat persediaan. Jadi pada bulan Rajab ni kita kena mulakan dulu, sebab kita nak dapat bulan Ramadan kita nak perfect. Semua perfect dari segi kita punya amalan kita, puasa kita, dari segi solat kita, dari zikir, baca Quran kita, dan juga amalan-amalan yang baik yang kita boleh lakukan. Dan kita mulakan pada Rajab ni, mulakan persediaan. Macam contoh kalau nak kahwin ni kan ada kursus kahwin dulu. Alamak, kan? betul. Itulah cerita pasal kahwin. Kalau nak kahwin kena bercinta dulu kan. Dengar tu L. Bulan Ramadan kita nak lalu ni, ini kita kena buat ni semua dulu. Baru kita boleh bulan Ramadan ni baru kita perfect. Semua boleh jadi, semua jadi yang terbaik. InsyaAllah. Kita ni yang terbaik. InsyaAllah supaya saya doakan moga dengan usaha yang kita lakukan ini dalam Islamic Relief Malaysia, dalam program Rizki Ramadan bersama ikon dan juga selebriti ini, di menggunakan platform Lunch Good ini, akan menjadi satu viral dan juga akan jadi satu benda yang menarik bagi masyarakat sekeliling. Dan saya harap sangat-sangat kalau boleh dermalah serendah-rendah RM5 ataupun lebih. Saya rasa yakin kita ni kalau boleh setiap hari tu kan RM5 pun tak ada masalah. Kan? Istiqamah. Rezeki kita tak tahu kan, kadang Allah nak bagi rezeki kita dah macam-macam cara kan. Betul. Kalau kita banyak menerima, banyaklah Allah bagi. Kadang nikmat yang diberikan tu tak semestinya dari segi kekayaan ya, duit, mungkin dari segi kesihatan, ketenangan, mungkin dari segi kesihatan, macam-macam lagi. So banyaklah bersedekah pada wahai kawan-kawan, insya-Allah Allah akan bantu kita. Seperti Ifah cakap tadi, kita dah saluran, kita dah sediakan Islamic Relief pada satu platform yang terbaik, dan kita dah ada sediakan nombor akaun, nombor telefon, ING dan macam-macam lagi. So senang untuk kontak ataupun untuk menyalurkan. Insya-Allah saya yakin dengan usaha ini sama-sama kita akan dapat pahala dan kita lalui Ramadan ini dengan yang terbaik, insya-Allah. Begitu juga lah untuk Ashraf dan juga Elfa, kita doakan yang baik-baik untuk Ramadan kali ini. Terima kasih sudah berkongsi pagi ini Elfa Izzaul Haq dan juga Ashraf Muslim, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Boleh insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief, insya-Allah. Itu dia seorang dari Singapura, seorang dari KL saja, tapi tetap dekat di hati untuk kongsikan suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia pagi ini. Elfa Izzaul Haq dan juga Ashraf Muslim. Ya betul. Dan pastinya berkongsi untuk suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia tadi menutup tirai untuk Warna Pagi 6 hingga 10 pagi edisi hari Isnin 1 Mac 2021. Dan selepas ni kita akan bersama untuk mengikuti amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebentar lagi kita akan bawakan secara live di Radio IKIM, insya-Allah. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, 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 Ya Allah. Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Ya Allah. Warja'na ya
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya berharap suatu pendekatan baru mampu diperkenalkan bagi mengawal penyebaran wabak COVID-19 selain meneruskan halangan pentas negeri. Sumbangan itu, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana industri pelancongan adalah berkait rapat dengan pergerakan orang ramai dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Mengulas kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berhubung kelonggaran merentas daerah dan negeri akan dipertimbangkan jika 70 hingga 80% rakyat sudah diberikan vaksin COVID-19. Ujar Datuk Seri Nancy, beliau menghormati kepakaran dan pandangan Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam mengawal penularan wabak berkenaan. Namun pada masa yang sama, Datuk Seri Nancy berkata beliau khawatir pendekatan itu boleh memberi kesan lebih buruk kepada industri pelancongan tempatan yang sudah setahun terkesan dan terjejas teruk. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Kedah secara rasmi bermula semalam selepas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur menerima suntikan itu. Beliau menerima suntikan di Wisma Darul Aman di Alostar Kedah bersama 5 individu lain termasuk pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Muhammad Hayati Uthman dan Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Muhammad Fikri Ujang serta 3 petugas barisan hadapan. Sementara itu, ketika bercakap kepada pihak media sejurus selesai menerima suntikan tersebut, Muhammad Sanusi berharap agar rakyat di negeri Kedah dapat menerima secara positif program imunisasi berkenaan dengan mendaftarkan diri sebagai penerima di aplikasi MySejahtera. Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid dilantik sebagai Pro-Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang baru buka kuasa pada 28 Februari 2021 hingga Februari 2022. Para pendengar IKIM, sebentar saja lagi sama-sama kita ikuti sejenak iaitu amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin. Ihsan daripada RTM, teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan menteri-menteri Yang Amat Berhormat, menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, Yang Berhormat timbalan-timbalan menteri, Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, maaf, Yang Berhormat Yang di-Petua Dewan Rakyat, Yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua-ketua Perwakilan Asing, Ketua-ketua Perkhidmatan, Ketua-ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan, seterusnya, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mulakan pagi ini dengan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungannya. Maka kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis amanat perdana setahun Malaysia Prihatin.
Hari ini genap setahun Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk. Sepanjang tempoh setahun yang lalu, kita dihadapkan dengan satu krisis besar yang mengancam nyawa rakyat, iaitu pandemik COVID-19. Ini adalah satu krisis kesihatan di peringkat global yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. It is a health crisis at a global scale which was unprecedented. Penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan bukan saja krisis kesihatan sedunia, tetapi juga krisis ekonomi pada skala yang tidak pernah dialami di peringkat global sejak tahun 1930-an. Negara kita tidak terkecuali daripada menerima kesan wabak COVID-19. Dengan lebih 300,000 orang telah pun dijangkiti virus ini, dan ekonomi negara kita menguncung sebanyak 5.6% untuk tahun 2020. Sebagai kerajaan prihatin rakyat, cabaran utama dalam menguruskan krisis ini ialah untuk mengimbangi antara keutamaan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup mereka. Our main challenge is to strike a fine balance between protecting lives and livelihood. Jika boleh disimpulkan, melindungi nyawa dan kehidupan adalah dua kata kunci utama yang menggambarkan tumpuan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional sejak setahun yang lalu. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan pada masa yang sama memperkenalkan pelbagai pakej ransangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit. Langkah ini diambil untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan perniagaan. Alhamdulillah, dengan sokongan para frontliners, penjawat awam, pasukan keselamatan, sektor swasta dan masyarakat umum, langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan telah membuahkan hasil yang positif. Kita telah berhadapan dengan 3 gelombang jangkitan COVID-19 setakat ini. Kita telah berjaya melandaikan kelok jangkitan gelombang pertama, membendung gelombang kedua, dan pada masa ini kes-kes harian dalam gelombang ketiga COVID-19 sedang menunjukkan tren penurunan. Selain itu, sistem kesihatan di negara kita juga bukan saja terus mampu untuk bertahan, malah semakin efektif dalam merawat pesakit COVID-19. Kadar kematian akibat COVID-19 di Malaysia adalah antara yang terendah di dunia, iaitu di bawah 0.4%, dan lebih 90% daripada yang dijangkiti telah pun pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga telah bersiap sedia untuk memastikan sekurang-kurangnya 126,000 orang individu dapat diberikan suntikan vaksin COVID-19 setiap hari di 600 lokasi vaksinasi di seluruh negara. Tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerajaan juga menyasarkan 80% penduduk, iaitu bersamaan 26 juta orang individu
akan menerima suntikan vaksin yang diberikan secara percuma ini. InsyaAllah, dengan langkah kawalan pergerakan yang masih berkuat kuasa, pematuhan kepada SOP secara berterusan dan pelaksanaan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sudah pun dimulakan, kita akan dapat melandaikan kelok jangkitan COVID-19 di negara kita dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ini, insya-Allah. Keadaan ekonomi negara kita juga kian bertambah baik. Jika dibandingkan pada bulan April 2020, ekonomi menguncup 28.7%. Tetapi pada bulan Disember 2020, ekonomi negara kita hanya menguncup 1.7%. Kadar pengangguran juga telah menurun daripada 5.3% pada bulan Mei 2020 kepada 4.8% pada bulan Disember 2020. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan. Pada bulan Januari 2021, apabila angka pandemik meningkat semula, kerajaan mengambil keputusan untuk memastikan bahawa pelaksanaan PKP kali kedua adalah perlu. Tetapi berdasarkan kepada data dan sains dalam menangani virus ini yang telah dikaji sepanjang COVID-19 melanda negara. Dalam tempoh PKP kali kedua ini, kerajaan telah pun berusaha untuk mengimbangi antara kepentingan kesihatan awam dan keperluan pertumbuhan ekonomi negara. Justru kerajaan membuat keputusan untuk memberikan kelonggaran dengan membuka lebih banyak aktiviti-aktiviti ekonomi berbanding PKP kali pertama dengan syarat pematuhan pada SOP yang ketat. SOP bagi semua aktiviti ekonomi telah ditambah baik dengan pelibatan aktif persatuan-persatuan dan dewan-dewan perniagaan. Kebenaran kepada lebih banyak aktiviti ekonomi juga untuk beroperasi adalah amat penting. Kerana sebagai sebuah negara perdagangan, barangan dan produk yang dihasilkan dalam negara kita perlu diekspor. Kita tahu umpamanya sarung tangan getah, produk elektrik dan elektronik dan hasil kayu-kayan seperti perabot mendapat permintaan yang cukup memberangsangkan dalam pasaran ekspor. Selain itu, kelangsungan sektor-sektor ekonomi seperti pembuatan, perkhidmatan dan perujukan juga adalah amat penting kerana ia turut membantu operasi syarikat perusahaan kecil dan sederhana SME dalam rantaian nilai aktiviti ekonomi negara. Kesan pelaksanaan PKP kali kedua di peringkat awalnya dengan hanya pembuatan dan sebahagian peruncitan dan pembinaan yang dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 100% pengeluaran adalah 3 kali lebih rendah berbanding dengan PKP yang pertama. Namun, kehilangan hasil masih besar, iaitu sekitar 633 juta ringgit sehari. Sumbangan itu kerajaan telah pun mengarahkan supaya semua aktiviti ekonomi dalam sektor perkhidmatan, perincitan dan pembinaan dibenarkan beroperasi pada kapasiti 100% dengan SOP ketat yang perlu dipatuhi. Kebenaran untuk beroperasi bagi aktiviti-aktiviti ekonomi ini
telah pun memberikan peluang kepada syarikat-syarikat untuk terus menjana pendapatan. Dengan langkah-langkah yang sedang diambil, kerajaan menjangkakan kedudukan ekonomi Malaysia akan bertambah baik pada tahun ini. Menurut laporan World Economic Outlook oleh Tabung Keuangan Antarabangsa, KDNK dunia pada tahun 2021 diunjur kembali pulih pada kadar 5.5%, manakala perdagangan dunia turut diunjur kembali berkembang pada kadar 8.1%. Dan sejajar dengan pemulihan aktiviti ekonomi dan perdagangan dunia, ekonomi negara kita juga turut dijangka kembali pulih pada tahun 2021 insya-Allah. Badan-badan antarabangsa seperti Tabung Keuangan Antarabangsa dan Bank Dunia pada bulan Januari 2021 mengunjurkan ekonomi negara kita akan berkembang pada kadar 7 dan 6.7%. Pemulihan ekonomi negara juga akan turut diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80% daripada KDNK negara. Pada masa yang sama, permintaan domestik diunjur mencatat pertumbuhan yang stabil, disokong oleh penambahbaikan dalam pasaran buruh, kadar inflasi yang rendah dan keadaan pembiayaan yang menggalakkan serta penerusan semula projek utama infrastruktur. Sebagai sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya dipacu oleh ekspor, sentimen pelabur adalah amat penting bagi sumber penciptaan pekerjaan. Dari aspek ini, keyakinan dalam pasaran Malaysia tetap teguh, terutamanya daripada pelabur asing berdasarkan pelaburan sebanyak 23.1 bilion ringgit dalam pasaran bond sehingga Ogos 2020. Pelaburan asing bersih di Malaysia juga kekal positif daripada 2.2 bilion pada suku kedua 2020 kepada 6.1 bilion pada suku keempat 2020. Antara faktor yang menyokong keyakinan pelabur luar ini ialah usaha giat kerajaan untuk mengadakan libat urus dengan pelabur sedia ada bagi memahami kehendak industri dalam tempoh pelaksanaan kawalan pergerakan. Selain itu, usaha-usaha untuk menarik pelaburan tambahan dan baru juga sentiasa giat dijalankan. Ringgit Malaysia juga telah muncul sebagai antara mata wang paling kukuh di Asia Tenggara, dipacu oleh inisiatif secara berterusan pihak kerajaan dan swasta dalam memulihkan ekonomi dan menangani pandemik COVID-19. Dan ini merupakan suatu petunjuk penting untuk menilai kemapanan ekonomi negara dari segi jangka masa yang panjang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, setelah mengarungi segala cabaran pada tahun 2020, kerajaan ini bertekad untuk memacu pemulihan ekonomi dengan lebih rancak lagi pada tahun 2021. Ialah kesemuanya untuk kesejahteraan rakyat. Saya tahu walaupun keadaan sudah beransur pulih, ramai rakyat di luar sana masih mengalami kehilangan punca pendapatan dan banyak usahawan kita yang tertekan untuk meneruskan perniagaan. Pada awalnya, semasa wabak COVID-19 mula melanda negara kita, ia merupakan satu perkara baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Banyak perkara yang masih belum diketahui tentang virus ini. Setelah setahun berlalu, banyak yang telah pun kita pelajari. Antaranya ialah berdasarkan analisa data COVID-19, adalah didapati bahawa 10% daripada lokasi kluster COVID-19 menyumbang kepada lebih daripada 85% kes COVID-19 di negara kita ini.
Maka dengan itu kerajaan akan menggubal strategi pengawal penularan COVID-19 berdasarkan data yang diperolehi. Kerajaan juga akan mengambil pendekatan yang lebih bersasar dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat di lokasi-lokasi kluster jangkitan. Pada masa yang sama, aktiviti ekonomi akan terus dibuka tertakluk pada amalan penjarakan sosial serta SOP yang ketat. Penguatkuasaan SOP akan dipertingkatkan. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang didapati tidak mematuhi SOP bagi memastikan aktiviti ekonomi dan mata pencarian untuk majoriti rakyat dan perniagaan dapat kekal dibuka dan diteruskan. Walaupun aktiviti ekonomi akan dibuka, kawalan pergerakan masih diperlukan. Ini termasuklah di kawasan sempadan antarabangsa, kawalan pergerakan merantasi negeri dan juga aktiviti sosial dan perniagaan di mana penjarakan sosial tidak dapat diamalkan. Pembukaan aktiviti-aktiviti seumpama ini hanya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan imunisasi mencapai tahap tertentu dari segi liputan rakyat. Saudara-saudara sekalian, mengambil kira situasi ini, kerajaan akan merangka langkah-langkah tambahan dalam tempoh yang terdekat ini. Iaitu pertama, menyediakan bantuan secara bersasar kepada kumpulan rentan, terutamanya golongan miskin serta golongan yang mengalami kehilangan pendapatan. Ini telah pun kita berikan pada masa yang lalu dan insya-Allah akan kita teruskan di masa yang akan datang. Keduanya lah meningkatkan sokongan kepada perniagaan, khususnya perniagaan yang masih tidak dapat beroperasi dan perniagaan yang sedang dalam proses pembukaan semula pasca PKP ini. Ketiga, memberi tumpuan pada sistem penyampaian awam, terutamanya bagi memastikan bantuan sampai kepada semua yang memerlukan, menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan serta mengurangkan karenah birokrasi supaya aktiviti ekonomi kembali rancak sehingga ke peringkat akar umbi dan menggalakkan pelaburan baru dari dalam dan luar negara. Dan keempat, memberi fokus utama kepada agenda pendigitalan selaras dengan pertumbuhan sumber kekayaan baru dan transformasi ekonomi negara dalam aktiviti yang berasaskan pengetahuan dan inovasi. Pandemik COVID-19 kita tahu telah pun memberikan kesan yang besar kepada masalah pengangguran di negara kita. Pada tahun 2020, sebanyak 107,024 kes pemberhentian kerja dilaporkan. Manakala 14,273 kes lagi dilaporkan sehingga 21 Februari 2021. Dan untuk mengatasi masalah pemberhentian kerja dan pengangguran ini, kerajaan telah pun menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara yang saya promosikan. Ia merupakan badan tertinggi dalam penetapan dasar dan strategi serta pemantauan pelaksanaan inisiatif berkaitan penciptaan pekerjaan. Bagi tahun 2021, Majlis Pekerjaan Negara menyasarkan pewujudan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat di negara kita ini. Untuk tujuan ini, kerajaan menerusi Pekeso sedang pun melaksanakan program Penjana Kerjaya 2.0 dan pemberkasaan portal My Future Jobs bagi menggalakkan majikan mengambil dan melatih pekerja-pekerja baru. Sepanjang tahun lalu, seramai 161,603 pencari kerja telah ditempatkan dalam pekerjaan baru.
Setakat 26 Februari 2021, seramai 25,648 orang lagi telah pun berjaya mendapat pekerjaan. Melalui My Future Jobs, terdapat 243,892 tawaran pekerjaan yang masih terbuka untuk para pencari kerja, di mana 143,320 peluang pekerjaan telah diwujudkan menerusi portal My Future Jobs. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, kerajaan akan memberikan fokus pada pemerkasaan ekonomi digital. Menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar. Dan sehubungan itu, saya telah melancarkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dan inisiatif My Digital pada 19 Februari yang lalu. Rangka tindakan ini menjadikan hala tuju untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaya saing dalam era digital ini. Berdasarkan laporan International Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking 2020, daripada 63 buah negara, Malaysia berada pada kedudukan ke-26 dengan skor 82.39%. Manakala daripada aspek kreativiti dan inovasi, Malaysia berada pada kedudukan ke-12 daripada 190 ekonomi rantau Asia Timur dan Pasifik dengan skor 81.5 dalam World Bank's Doing Business 2020. Tak tepuk tangan tak apa. Inisiatif My Digital ini yang berpotensi untuk menarik pelaburan yang dianggarkan bernilai 70 bilion ringgit pastinya akan meningkatkan daya saing negara, di samping menjadi antara pemangkin utama pemulihan ekonomi negara dan penciptaan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat. Selain itu, kerajaan melalui kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan telah bekerjasama dengan pihak penyedia perkhidmatan komunikasi utama untuk membangunkan sebuah pelan infrastruktur digital yang menyeluruh bagi memenuhi keperluan baru rakyat. Pelan tindakan ini yang dikenali sebagai Jalinan Digital Negara (JENDELA) akan menjadi platform penambahbaikan komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pelaksanaan JENDELA diharapkan dapat menyediakan penyelesaian kepada masalah capaian internet di kawasan luar bandar dan pendalaman, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Kerajaan juga telah meluluskan sebanyak 128 projek ICT dan penjitilan melibatkan kos keseluruhan berjumlah 3.8 bilion ringgit dengan peruntukan tahun 2021 sebanyak 538.7 juta ringgit. Projek-projek yang diluluskan tersebut ini meliputi pembangunan sistem, infrastruktur dan perisian keselamatan cyber, latihan kompetensi kerajaan digital serta menaik taraf kelengkapan ICT di institut latihan. Selaras dengan usaha untuk memperkasakan ekonomi digital ini juga, kerajaan akan memberikan tumpuan pada pelaksanaan dasar pendidikan digital. Dasar ini mempunyai 3 tujuan utama. Pertama, menyediakan generasi fasih digital, iaitu generasi yang menguasai pengetahuan dan kemahiran digital serta berupaya menghasilkan inovasi dengan menggunakan teknologi digital. Kedua, ialah meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan.
Dan ketiga, merapatkan jurang digital untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai murni, knowledge virtue based society. Saya percaya dasar pendidikan digital adalah satu langkah ke hadapan untuk menjadikan generasi yang fasih digital dan pada masa yang sama melonjakkan kualiti pendidikan negara kita agar menjadi antara yang terbaik di dunia. Saya sedar walaupun kerajaan telah menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat, khususnya semasa pandemik COVID-19 ini, masih ramai lagi yang menanggung kesusahan. Saya memfungsikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi setiap minggu. Dalam mesyuarat yang terakhir dilaporkan bahawa jumlah rakyat yang jatuh miskin akibat pandemik COVID-19 telah meningkat. Ini berita yang tidak menggembirakan saya. Mereka yang dahulunya berada dalam kumpulan T20, sebahagiannya telah menjadi M40. Dan sebahagian kumpulan M40 telah menjadi kumpulan B40. Saya menyebut kadang-kadang sekali B50. Mereka yang berada dalam kumpulan B40 pula menjadi bertambah miskin kerana kesan penguncupan ekonomi yang sedang dialami oleh negara kita. Kabinet juga telah membincang secara mendalam masalah kemiskinan ini yang sedang pun berlaku di negara kita. Saya telah pun dipertanggungjawabkan untuk memfungsikan jawatan kuasa kabinet mengenai kemiskinan yang nantinya akan meneliti masalah ini secara lebih terperinci dan apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan, termasuk juga kerajaan-kerajaan negeri, GLC, badan-badan sukarela, sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi masalah besar negara iaitu isu kemiskinan ini. Program pembasmian kemiskinan akan mengambil kira peningkatan paras garis kemiskinan 2021 daripada RM980 kepada RM2,208 yang nantinya akan meningkatkan bilangan isi rumah miskin dan miskin tegar dan seterusnya meningkatkan bilangan kumpulan-kumpulan sasarnya. Dalam usaha untuk nak menangani penurunan COVID-19 dan menjamin keselamatan rakyat, kerajaan juga akan mempertingkatkan aspek kawalan sempadan, memastikan pematuhan terhadap perintah kawalan pergerakan, menambah baik pusat-pusat tahanan sedia ada, termasuk membuka pusat-pusat tahanan sementara dan memperketatkan kawalan kemasukan warga asing. Kerajaan juga tidak sedikit pun berkompromi dalam isu pendatang asing tanpa izin parti, terutamanya dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19. Sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 6,634 operasi ke atas parti telah dilaksanakan dan seramai 22,522 orang parti dan 387 orang majikan telah pun ditangkap. Dan selain itu 11 sindiket berkaitan parti dan 111 orang dalang telah pun ditahan. Kerajaan juga turut memperkasakan kawalan sempadan melalui Ops Benteng di bawah National Task Force yang terdiri daripada pelbagai agensi keselamatan bagi mengekang kemasukan parti yang menyebabkan peningkatan penularan COVID-19 ini. Ops Benteng ini antaranya telah berjaya melaksanakan tangkapan dan pengusiran ke atas parti, tekong serta merampas bot haram yang cuba memasuki perairan negara. Sebagai langkah ke hadapan, kerajaan akan terus melaksanakan kawalan keselamatan dan penguatkuasaan, terutamanya terhadap arahan perintah kawalan pergerakan yang sedang berkuat kuasa. Selain itu, dasar dan perundangan
berkaitan keselamatan akan diperkasakan bagi mengukuhkan lagi aspek penguatkuasaan. Kawalan sempadan akan menjadi antara fokus kerajaan melalui transformasi pengurusan dan tadbir urus. 5. Pendekatan 5 sempadan harapan ataupun 5 front approach yang merangkumi sempadan utara Kedah, sempadan utara Kelantan, selatan Sabah dan Sarawak akan dilaksanakan dengan menambah aset dan penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi yang berbeza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi di sempadan. Ini termasuklah penambahan pos-pos kawalan, pagar sempadan, CCTV, radar dan drone yang berkapasiti tinggi. Saudara sekalian, pandemik COVID-19 telah mengajar kita betapa pentingnya negara kita mempunyai sistem kesihatan yang terbaik. Pencapaian setiada sistem kesihatan Malaysia telah membuktikan keprihatinan kerajaan dan hasil kesungguhan serta kecemerlangan Kementerian Kesihatan Malaysia serta Barisan Harapan dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang sempurna kepada rakyat. Terima kasih pada Barisan Harapan kita. Namun begitu, pertambahan bilangan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD dalam kalangan penduduk, akses pada kemudahan kesihatan di kawasan-kawasan tertentu dan kemampanan sistem sedia telah memberikan cabaran kepada pihak kerajaan. Di samping itu, pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia juga telah mendedahkan beberapa jurang yang wujud dalam sistem sedia ada serta langkah jangka pendek dan jangka panjang yang perlu diambil bagi memastikan ia tidak memberikan tekanan yang melampau pada sistem kesihatan negara kita pada masa hadapan. Maka menjedari hakikat ini, kerajaan telah memulakan usaha untuk melaksanakan kajian yang menyeluruh terhadap sistem kesihatan negara kita. Kajian ini terbagi pada 2 fasa yang merangkumi unjuran serta usaha yang perlu diambil bagi tempoh sehingga tahun 2030. Fasa pertama yang sedang dilaksanakan pada masa ini bertujuan meneliti secara objektif serta menetapkan langkah utama yang perlu diambil bagi memperkokoh sistem sedia ada. Dan antara lainlah fasa pertama bermatlamat menilai sistem kesihatan negara secara terbuka dan objektif. Fasa kedua pula akan menghasilkan pelan tindakan yang memperincikan segala langkah yang perlu diambil bagi mencapai objektif mewujudkan sistem kesihatan yang mampan dan bersedia menghadapi tekanan pada masa hadapan. Selain daripada mempunyai sistem kesihatan yang terbaik, perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan wilayah juga menjadi asas penting kejayaan negara kita mengatasi krisis yang melanda ini. Pandemik COVID-19 memperlihatkan masyarakat majmuk di negara kita ini saling bantu-membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam menghadapi keadaan yang sukar ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Malaysia di atas sokongan mereka. Peranan ini dimainkan di peringkat individu, masyarakat setempat, pertubuhan-pertubuhan sukarela atau menerusi program tanggungjawab sosial corporate sector swasta yang menghulurkan bantuan pada mereka yang memerlukan tanpa mengira batas kaum dan agama. Ini adalah satu sikap terpuji yang mesti kita teruskan sebagai rakyat Malaysia. Dan selaras dengan usaha untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat, kerajaan telah pun melancarkan dasar perpaduan negara pada 15 Februari yang lalu bersekali dengan rangka tindakan perpaduan negara 2021-2030. Dasar dan rangka tindakan ini yang pertama kali digubal menggariskan 41 anjakan strategik untuk dijadikan tumpuan di peringkat pelaksanaan bagi mencapai hasrat perpaduan dalam kepelbagaian. Layanan yang adil dan saksama untuk semua rakyat akan diteruskan menerusi pelbagai inisiatif penyatu paduan. Dalam aspek ekonomi,
Ia berpaksikan agihan kemakmuran negara yang dikongsi bersama secara adil dan saksama oleh seluruh rakyat. Ini merentasi batas kaum, batas agama dan wilayah. Manakala dalam aspek sosial pula, ia dipacu oleh semangat muhibbah yang berkekalan. Dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, saya lihat golongan belia di negara kita boleh memainkan peranan penting dalam nak memupuk semangat perpaduan demi untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Sebagai pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan, pimpinan pertubuhan-pertubuhan belia wajar mengambil inisiatif yang terkehadapan dalam nak menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat kita. Saudara saya sekalian, hubungan luar negara kita juga adalah amat penting dalam usaha untuk melawan COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Selain kejayaan kita menjadi tuan rumah persidangan APEC 2020 yang diadakan secara maya, Malaysia akan terus memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa, termasuk menerusi kerangka pemulihan komprehensif ASEAN yang dipersetujui semasa sidang kemuncak ASEAN ke-37, menjamin Malaysia sentiasa mempunyai akses kepada vaksin, termasuklah vaksin generasi baru, di samping berusaha untuk memperluaskan pengiktirafan global sijil kesihatan digital ataupun pasport vaksin Malaysia dan memberikan bantuan serta memudah cara kepulangan rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Bagi memudahkan usaha pemulihan ekonomi Malaysia, kerajaan akan meneruskan usaha secara menyeluruh bagi mewujudkan gelembung perjalanan dengan negara-negara yang berpotensi. Inisiatif gelembung perjalanan ini penting untuk mengaktifkan kembali kerjasama perdagangan dan pelaburan dua hala dan seterusnya mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam konteks ini, Malaysia telah merumuskan Perjanjian Laluan Hijau Timbal Balik atau Reciprocal Green Lane RGL bersama dengan negara Singapura pada tahun 2020. Malaysia juga akan terus berusaha untuk mewujudkan RGL dengan negara-negara berkepentingan seperti China, termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan, Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepun, Republik Korea, New Zealand dan Vietnam. Di peringkat serantau pula, deklarasi ASEAN mengenai pembentukan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) telah diterima pakai oleh pemimpin-pemimpin ASEAN semasa sidang kemuncak ASEAN yang ke-37 pada bulan November 2020 yang lalu. Inisiatif ini akan membantu untuk memudahkan perjalanan semula intra-ASEAN dan seterusnya mampu untuk mengaktifkan semula industri perdagangan, pelancongan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan intra-ASEAN yang telah terjejas disebabkan pandemik COVID-19 ini. Selain itu, kerajaan akan memastikan peranan Malaysia di Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC kekal utuh, khususnya dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Malaysia akan terus menyokong segala usaha demi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan kekalan, khususnya menerusi rundingan membabitkan pihak berkaitan berdasarkan undang-undang antarabangsa serta resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang berkaitan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sementara kerajaan pada masa ini memberikan fokus kepada usaha-usaha untuk mengatasi masalah COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara, kita juga perlu merancang pembangunan dan kemajuan ekonomi negara untuk jangka masa yang panjang. Dalam konteks ini, pelan pembangunan sosioekonomi negara 5 tahun adalah penting bagi menetapkan hala tuju strategik yang jelas dan meletakkan ekonomi negara di atas asas yang lebih kukuh. Sehubungan ini, kerajaan telah memperkenalkan wawasan kemakmuran bersama 2030 sebagai kesinambungan pada wawasan 2020. Matlamat utama WKB 2030 adalah supaya rakyat Malaysia secara keseluruhannya
dapat mengecapi taraf hidup wajar ataupun decent standard of living menjelang tahun 2030. 3 objektif utama WKB 2030 adalah memastikan pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, dan mencapai hasrat negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. WKB 2030 juga akan dilaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030. RM ke-12 bertujuan untuk mencapai Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Dasar dan strategi yang sedang dirangka di bawah rancangan Malaysia ke-12 menunjukkan komitmen kerajaan yang prihatin terhadap permasalahan rakyat dan meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan yang lebih kokoh dan berdaya saing. Matlamat rancangan Malaysia ke-12 bukan saja untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, malah turut memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan seksama serta tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar. Bagi memastikan Malaysia berada pada landasan yang tepat untuk mencapai matlamat WKB 2030, strategi dan inisiatif yang dirangka bagi menangani isu dan cabaran sosioekonomi yang wujud memberikan tumpuan kepada usaha-usaha menjana semula ekonomi, memperkukuh keselamatan dan kesejahteraan dan inklusiviti serta mempertingkatkan kemampanan. Saudara-saudara sekalian, beberapa pemangkin telah dikenal pasti dalam memacu pembangunan Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pemangkin-pemangkin ini termasuklah membangunkan bakat tersedia ada di masa hadapan, mempercepatkan penerimagunaan teknologi termaju dan inovasi, memperkukuh ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan serta mengukuhkan sektor awam supaya lebih cekap. Di antara keutamaan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 termasuklah 1. Menangani kemiskinan, khususnya penghapusan kemiskinan tegar dan mengurangkan ketidaksamarataan sosioekonomi dengan melaksanakan program yang lebih menyeluruh dan bersasar. Keduanya, memberikan penekanan pada agenda pemerkasaan bumi putera bagi mengurangkan jurang di antara bumi putera dengan kaum-kaum yang lain. Ketiga, mempercepatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri lain yang kurang membangun dengan memantapkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas. Keempat ialah menyediakan ekosistem yang kondusif untuk membangunkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan kelima, mempercepatkan penerimagunaan teknologi termaju dan pendigitalan. Dan keenam, menggalakkan pelaburan yang berkualiti dengan memberikan tumpuan pada aktiviti berteknologi tinggi. Ketujuh, mempercepatkan peralihan pada ekonomi hijau untuk menyokong agenda pembangunan mampan dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara rendah karbon. Saudara saya sekalian, dalam hubungan ini beberapa industri berpotensi tinggi telah pun dikenal pasti sebagai peneraju dan sumber pertumbuhan baru seperti industri aeroangkasa, elektrikal dan elektronik yang lebih canggih, kreatif, biosistem dan pertanian pintar. Kerajaan juga akan melaksanakan strategi untuk mempertingkatkan produktiviti bagi mempercepatkan peralihan pada industri yang punya nilai ditambah yang tinggi serta berteknologi tinggi. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, segala perancangan kerajaan seperti yang telah saya huraikan memerlukan komitmen dan kerjasama daripada perkhidmatan awam yang cekap, berintegriti dan prihatin. Dalam waktu yang sukar ini, harapan saya adalah supaya semua penjawat awam memberikan tumpuan kepada usaha membantu rakyat. Ini keutamaan nombor 1. Percepatkanlah proses penyampaian bantuan pada rakyat. Mereka tidak boleh tunggu lama-lama. Sehari lewat, mungkin dapur mereka tidak berasap. Begitu jugalah permohonan-permohonan daripada peniaga, pengusaha, pelabur.
Permudahkanlah proses untuk mereka melabur, memula dan memulihkan perniagaan masing-masing. Dan untuk meningkatkan aspek governance, integriti dan anti rasuah, kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional bagi mencapai hasrat negara yang berintegriti dan bebas rasuah. Seperti aur dengan tebing, kerajaan dan pejabat awam tidak mungkin dapat dipisahkan. Kejayaan demi kejayaan telah kita capai bersama, meskipun tidak sedikit rintangan yang terpaksa diatasi. Hubungan dan muafakat yang utuh di antara kerajaan dan pejabat awam ibarat seikat bak sirih serumpun bak serai. Bak kata pepatah, kepimpinan berkesan ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan. Pemimpin kerajaan, sama ada ahli politik maupun pejabat awam, wajiblah melindungi semua rakyat. Semuanya mesti dilayan dengan saksama dan dibela secara adil. Begitu juga pihak GLC dan badan-badan berkanun, laksanakanlah program tanggungjawab sosial korporat atau CSR untuk membantu masyarakat yang susah. This is the time for all of us to give back to the society. Saya terima banyak permohonan, contohnya daripada penjaga-penjaga yang mohon dikecualikan bayaran sewaan premis GLC yang mereka duduki untuk berniaga. Pertimbangkanlah permohonan-permohonan ini sebaik-baiknya. Banyak penjaga yang mengalami kerugian. Bantulah mereka untuk menyelamatkan perniagaan dan bangkit kembali. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, di kesempatan ini saya ingin menyentuh sedikit berkenaan perihal darurat yang sedang dilaksanakan di negara kita pada masa ini. Proklamasi darurat yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah semata-mata untuk mengatasi masalah COVID-19, bukan untuk tujuan lain. Sejak darurat berkuat kuasa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memasyhurkan 3 ordinan, iaitu Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021. Kesemua ordinan ini adalah bertujuan untuk membolehkan kerajaan menangani pandemik COVID-19 dengan lebih cekap dan berkesan, termasuk menambah baik pengurusan penginapan pekerja asing yang menjadi antara punca utama penularan COVID-19 di negara kita. Dengan adanya proklamasi darurat, kesemua ordinan ini dapat dimasyhurkan dalam tempoh yang singkat tanpa perlu melalui proses di Parlimen yang kebiasaannya mengambil masa yang agak lama. Saya sedar dan saya faham maksud demokrasi. Justru tidak ada satu pun daripada ordinan ini yang bertujuan untuk membolehkan Perdana Menteri kekal berkuasa untuk selama-lamanya. Malah darurat yang sedang dilaksanakan ini juga mempunyai tempoh tamat, iaitu pada 1 Ogos 2021. Inilah kali pertama dalam sejarah negara darurat mempunyai tempoh tamat. Tak apa, tak tepuk tangan pun tak apa. Selain itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong telah melantik sebuah jawatan kuasa khas bebas yang turut dianggoti oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk meneliti keadaan darurat di negara ini dan membuat perakuan sama ada darurat boleh ditamatkan lebih awal atau sebaiknya. Saya percaya jawatan kuasa khas bebas ini akan meneliti keadaan pandemik COVID-19 di negara kita dengan sebaik-baiknya. Jika jawatan kuasa ini berpuas hati bahawa masalah COVID-19 telah dapat dikawal sepenuhnya, maka perakuan boleh dibuat supaya darurat ini dapat ditamatkan. Di mana yang saya telah tegaskan berulang kali, saya menjunjung perlembagaan dan juga prinsip demokrasi. Apabila masalah COVID-19 telah dapat diatasi, saya akan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen supaya pilihan raya boleh diadakan dan rakyat bebaslah nanti untuk memilih mana saja parti atau kerajaan yang mereka layak untuk memerintah. Buat
masa ini, berilah ruang pada kerajaan Perikatan Nasional ini untuk tumpukan sepenuh perhatian kepada usaha untuk mengawal penularan wabak ini. The main focus of this government at this moment, of course, is to steer this country clear of the double whammy of health and economic crisis. And once the pandemic is over, which I hope will be very soon, I will then advise the Yang di-Pertuan Agong to dissolve Parliament. And at such time, my colleagues in the Cabinet and I will continue to carry out our duties and responsibilities to the very best of our ability. Because when the election is held, we will leave it to the people to decide whether the Perikatan Nasional Government should be re-elected or otherwise. My hope is they will re-elect us. Because you are free to choose, and that is what democracy is all about. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to express my deep appreciation to all foreign heads of mission based in Malaysia for your invaluable contribution throughout this challenging time. The health, humanitarian and economic crisis brought about by the pandemic required not just local but also international collaborations in providing aid to the people. Malaysia highly appreciates the bilateral and multilateral support rendered, including in delivering protective and medical equipment such as face masks, ventilators, as well as the exchange of expertise in managing the COVID-19 crisis. Foreign diplomatic missions have been playing a critical role in channeling accurate information and updates to the international communities in this country, including on policies concerning health screening, business operations and border control. For all that you have done to help us, I thank you very much. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, panjang dah saya berucap. Akhir kata saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada rakan-rakan saya dalam kabinet, semuanya ada di sini. Pada kepimpinan parti-parti komponen Perikatan Nasional, pada semua ahli-ahli parlimen, menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, penjawat awam, pasukan keselamatan, pimpinan GLC, pimpinan badan-badan bukan kerajaan sektor swasta, malahan seluruh rakyat Malaysia yang telah menyokong segala usaha kerajaan dalam menguruskan pandemik COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Apa sahaja pencapaian negara kita sepanjang tahun lalu dan yang akan datang adalah pencapaian anda semua. Saya memberikan jaminan dan komitmen 100% bahawa kerajaan Perikatan Nasional akan terus prihatin rakyat. Saya juga ingin sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada all the frontliners. Ramai sangat, saya tak boleh sebut satu-satu, yang telah bekerja bertungkus lumus siang dan malam melindungi dan menyelamatkan kita semua daripada wabak COVID-19 sejak setahun yang lalu. Sebagai tanda sokongan pada mereka, saya ingin mengajak anda semua supaya mendaftarkan diri di aplikasi My Sejahtera untuk mengambil vaksin COVID-19 sebagai usaha kita bersama dalam memerangi wabak ini. Saya telah mengambil vaksin dos pertama. Alhamdulillah, cuba lihat saya. Saya sihat, sudah bekerja seperti biasa. Makan pun seperti biasa. Selera pun macam biasa. Vaksin ini saya kira adalah selamat untuk saya dan insyaAllah ia juga selamat untuk anda semua. Maka marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua dilindungi daripada diberi mudarat, berikan keamanan dan keselamatan dan kesejahteraan yang berkekalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Kami redha dengan segala ujian yang Engkau turunkan kepada kami, ya Allah. Peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala kemudaratan. Hindarkanlah negara kami daripada segala kejahatan dan kemungkaran. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman. Pimpinlah kami ke jalan yang benar dan lurus, jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Kekalkanlah, ya Allah, perpaduan, keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara kami, ya Allah. Rabbi ij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minal samarat minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah. Berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti semalam tadi amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin bersama dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Dan Alhamdulillah untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Yati. Kejap lagi kita akan mulakan sama-sama perkongsian menerusi Pesona di Zahra. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Masa. Pada 11 Februari dalam tahun 2013, program Sukarelawan Sosial Islam telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Datuk Haji Othman bin Mustafa. Program yang diadakan sempena kempen awas Jerat Valentine's Day ini membabitkan seramai 350 orang sukarelawan dari pelbagai badan bukan kerajaan, NGO dan Kelab Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS telah menjayakan program ini. Program berkenaan bertujuan untuk mendedahkan sukarelawan kepada aktiviti secara bersemuka dengan masyarakat dalam membina kesedaran menangani gejala sosial. Para sukarelawan telah mengedarkan risalah mengenai kesedaran pengharaman meraihkan Valentine's Day seperti kawasan Bukit Bintang, KLCC, Bangsa, Hudu, KL Central, Pasar Seni, Masjid Jamik, Jalan Chowkit, Jalan Tunku Abdul Rahman, Kampung Baru dan taman-taman di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Sesungguhnya program ini mampu menerangkan kepada masyarakat tentang isu Valentine's Day yang diraihkan oleh negara barat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji-selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji-selidik. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan.